langsung kembali. Seterusnya, perkembangan dari negeri di bawah bayu, terdapat penurunan penduduk yang terjejas akibat banjir. Perinciannya bersama Enisia Daulus di Kota Kinabalu. Enisia? Ya, baik Atika. Kita teruskan dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk yang dipindahkan di daerah Beaufort dan Tenom seramai 1,435 penduduk membabitkan 554 keluarga. Berdasarkan kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk yang ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS di Tenom menurun kepada 1,083 penduduk daripada 459 keluarga berbanding 1,302 penduduk membabitkan 531 keluarga tengah hari tadi. Hasil pemantauan di lapangan mendapati beberapa kawasan telah kembali pulih dan beberapa penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu di Beaufort, jumlah penduduk terjejas di PPS seramai 352 orang daripada 95 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Selagor dan PPS Dewan DSP Dun Banir. Situasi terkini banjir di Tenom. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Tenom terus melakukan pemantauan paras air di daerah itu. Terus bersama dengan wartawan Gabriel Sound di lokasi. Baik. Situasi semasa bencana banjir di daerah Tenom semakin pulih. Trend air terus menunjukkan menurun walaupun berlaku hujan lebat tengah hari tadi. Namun mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara belum dibenarkan pulang sehingga keadaan benar-benar selamat. Bersama dengan saya, Sarjan Pertahanan Awam Azlan Siron, Ketua Operasi Bencana Banjir Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Tenom. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, apa perkembangan terkini banjir di daerah ini? Perkembangan terkini banjir di daerah Tenom, air sebenarnya telah pun surut semenjak banjir dari 3 hari yang lalu. Tren air pada hari ini pun sudah menunjukkan ke paras yang waspada, yaitu pada paras 175 berbanding paras bahaya pada 3 hari ataupun 2 hari yang lalu pada paras 178. Baik Tuan, apakah yang dilakukan oleh APM bagi memantau paras air sungai untuk laporan semasa? Pihak APM memantau paras air sebanyak setiap sejam. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memastikan agar semua anggota sentiasa bersiap siaga ketika sama ada menghadapi bencana itu sebelum, selepas ataupun ketika bencana itu. Baik Tuan, dalam pemantauan bersama pasukan polis tadi, terdapat kampung yang sudah mula membersihkan kawasan rumah mereka. Apakah tindakan APM untuk meringankan beban mereka? Bagi kawasan yang telah terjejas banjir teruk di beberapa tempat, sebenarnya bagi kawasan tertentu yang berkeperluan, selain daripada menyelamat, PKPM boleh melaksanakan program pasca banjir secara bersepadu dengan agensi lain atau mana-mana sukarelawan dan NGO. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, sekian saja laporan perkembangan banjir di daerah Tenom. Teruskan bersama kami untuk mengetahui perincian selanjutnya. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Ya, terima kasih Gabriel. Di Beaufort, pelbagai bantuan dihulurkan bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Laporannya langsung bersama wartawan Nirona Newman di Beaufort. Baik, situasi semasa bencana banjir di daerah Beaufort mendapat perhatian ramai pihak untuk menghulurkan bantuan termasuk pejabat Pusat Hikmat Rakyat Dun Lumadan, dan difahamkan bantuan yang diserahkan lebih menumpuhkan kawasan terputus hubungan jalan darat disebabkan banjir. Dan oleh itu bersama saya ketika ini Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan, YB Ruslan Muaram. Baik YB, difahamkan pihak YB telah menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di daerah ini. Boleh YB kongsikan perinciannya? Okey, di mana kita telah pun melihat penduduk-penduduk kampung yang sedang dilanda banjir dengan terputus hubungan, dan banjir ini telah bermula pada 10 hari bulan dan hari ini hari ketiga,
dan sudah pasti kita telah mengenal pasti keluarga-keluarga yang terputus hubungan ini sebanyak setakat inilah seramai di kampung Padas Bili ini 20 keluarga dan di kampung Luagan kita ada 23 keluarga dan juga di Balibata dan juga Binunuk seramai 120 keluarga. Kita akan sampaikan dulu sumbangan keperluan bahan makanan ini di kampung Padas Bili di mana seramai 20 keluarga telah pun terputus hubungan dan sudah pasti mereka mempunyai kesukaran untuk keluar untuk membeli barang-barang. Jadi maknanya kita dahulukan yang mana-mana yang kritikal untuk membantu pihak keluarga masing-masing lah. Baik, YB, berdasarkan pemerhatian YB, bagaimanakah keadaan terkini banjir di daerah ini? Okey, keadaan banjir di daerah Beaufort ini sememangnya ada penurunan lah. Namun demikian penurunan tersebut belum menggembirakan kita kerana melihat keadaan cuaca yang sentiasa mendung dan sudah pasti bila-bila masa air banjir akan meningkat balik. Kerana kita sedia maklum banjir yang ada sekarang pun dia belum surut sepenuhnya. Maknanya bila ada hujan datang dia akan cepat lebih tinggi. Jadi maknanya kita kena berwaspada daripada masa ke semasa untuk menghadapi sebarang kemungkinan gelombang kedua dan seterusnya. Baik, saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami berikan. Terus setia bersama kami untuk perkembangan lanjut. Kembali bersama rakan penyampai, silakan. Baik, terima kasih Nirona. Kita ke berita yang seterusnya. Sejak pelaksanaannya pada 3 Februari lalu, program imunisasi untuk kanak-kanak PIC Kids di Sabah masih berada pada tahap rendah. Kebanyakan ibu bapa mengambil sikap tunggu dan lihat, malah ada yang enggan mendaftar dan membenarkan anak mereka divaksinasi kerana bimbang akan kesihatan anak. Ikuti laporannya bersama wartawan Zahira Samain. Ibu bapa seharusnya tidak meragui atau bimbang mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 bagi memberi perlindungan kepada anak mereka. Setiap vaksin telah pun melalui beberapa prosedur dan melepasi fasa-fasa ujian klinikal yang ditetapkan sebelum diluluskan. Vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak ni juga telah diuji oleh syarikat-syarikat pengeluar vaksin, diuji kepada kanak-kanak juga yang seusia dari antara 5 di bawah 12 tahun dan tiada kesan sampingan yang ketara hasil daripada ujian tersebut. Jadi sepatutnya ibu bapa perlu yakinlah vaksin yang diberikan adalah vaksin yang selamat dan telah diteliti sebelum diberikan. Kesan yang berlaku selepas pemberian vaksin adalah perkara normal yang menunjukkan tubuh menerima memberi tindak balas terhadap vaksin. Rasa ada takutlah. Dan bila di jarum rasa ada sakit sikit lah. Selepas sudah disuntik tidak rasa sakit lah. Ibu bapa kami suruh rehat kami 1 minggu. Tidak boleh lari-lari dan tidak boleh bermain. Takut juga mau ambil vaksin tapi mau juga ambil vaksin. Supaya nanti sekolah tidak diganggu COVID-19. Bagi ibu bapa pula, keberkesanan vaksin itu mendorong dan meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk membenarkan anak divaksinasi. Jika dia tidak mendapatkan vaksin, saya rasa susahlah buat pergi sekolah ke apa semua. Saya harap yang di luar sana jangan dengar maklumat yang tidak sahih dan buatlah dengan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan. Bagi kami sebagai ibu bapa lah kan, amat sesuai lah dibagi dengan anak-anak vaksin sebab anak-anak ni kena aktif kan. Ada masanya diorang keluar-keluar dengan kawan-kawan, jadi perlu dibagi untuk sistem imun badan lah. Setakat semalam, sejumlah 61,087 atau 14.9% populasi kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun telah lengkap 2 dos vaksin, manakala sejumlah 121,232 atau 29.5% lagi telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
Kepada ibu bapa, jangan bertangguh lagi. Ambil vaksinasi untuk anak anda. Lindungi mereka daripada menjadi mangsa maut COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Sahira Samain, Berita RTM. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Silakan, Atika.